Sepanjang jejaran lebuh raya ini terdapat tanah-tanah milik kerajaan, baik sebagai laluan lebuh raya, iaitu bagi kawasan-kawasan tanah kerajaan dan hutan simpan, maupun untuk dibangunkan bagi kawasan residential dan komersial, termasuk bagi tujuan-tujuan land swapping dengan izin ataupun pertukaran tanah, di mana tanah-tanah ini akan dijadikan subdivision ataupun belah bahagi dan kemudiannya ditawarkan kepada pemilik-pemilik tanah yang terlibat dengan pengambilan lebuh raya ini supaya kos pengambilan tanah menjadi lebih rendah. Pada masa yang sama, kuari yang boleh dibangunkan di kawasan ini dan juga pasir yang ada sepanjang sungai-sungai yang ada di lebuh raya ini akan diberikan tanpa konsesi, tanpa royalty kepada pemaju bagi mengurangkan kos pembinaan. Pada masa yang sama, kerajaan negeri telah pun mengatur susunan pembiayaan bagi fasa yang pertama, iaitu di mana kontraktor yang telah dipilih melalui SPV kerajaan negeri, iaitu Baldah Tayyibah Prasarana Negeri Kelantan, untuk melaksanakan pembinaan lebuh raya ini dengan bayaran tertangguh dengan beberapa unjuran pendapatan daripada kerajaan negeri seperti hasil daripada PMBK sawit yang selama ini disumbangkan kepada kerajaan negeri, dicadangkan, disumbangkan kepada pembinaan lebuh raya ini. Kos pembinaan bagi fasa yang pertama adalah dianggarkan sebanyak 800 juta ringgit. Dan bagi fasa yang pertama ini ada sekurang-kurangnya 3 package. Dan package yang dimulakan peletakan batu asas 28 hari bulan Mei 2012 adalah package yang mengenai dengan laluan hutan simpan dan tanah kerajaan sepanjang dianggarkan 12 km. Dan ini dilakukan bagi mempercepatkan proses pembinaan lebuh raya ini kerana tanah-tanah kerajaan ini adalah tidak memerlukan proses pengambilan balik tanah seperti yang sepatutnya berlaku di kawasan-kawasan yang lain. Pada masa yang sama, suka saya nyatakan sebenarnya negeri Kelantan mempunyai hasil mahsul yang banyak yang telah dikurniakan oleh Allah, yang telah dapat dibuka tirainya dari masa ke semasa. Alhamdulillah, dengan adanya pelabuhan Tuk Bali yang mula beroperasi, di mana pada waktu ini 40,000 tan biji besi dieksport melalui pelabuhan ini setiap minggu. Dan ini telah berjaya mengurangkan kos bagi pengeksportan biji besi ini, di mana sebelum ini kos setiap tan jika dieksport melalui pelabuhan Kuantan ataupun Kemaman adalah RM45 satu tan, dan kos itu telah berjaya dikurangkan kepada RM25 satu tan. Jawatan kuasa kami mencadangkan supaya dikenakan bayaran royalti tambahan RM10 minimum kepada tiap-tiap tan besi yang diekspor daripada negeri Kelantan. Pada waktu ini dianggarkan ada 1 juta tan pengeluaran biji besi di negeri Kelantan setiap tahun, dan dijangka meningkat kepada 5 tan dalam tempoh yang terdekat. Hasil daripada tambahan royalti besi ini sahaja insya-Allah cukup bagi menampung pembiayaan 800 juta ringgit dalam tempoh 25 tahun. Pada masa yang sama, susunan semula bagi industri lombong besi di negeri Kelantan insya-Allah boleh membiayai sepenuhnya lebuh raya ini, dan kerana itu pada masa yang sama mereka juga akan menjadi pengguna kepada lebuh raya ini. Ada pertanyaan bagaimana cost maintenance dapat dilangsungkan oleh kerajaan selepas lebuh raya ini siap insya-Allah. Sebenarnya itu adalah bukan satu perkara yang besar jika sekiranya 5 juta tan metrik besi akan dieksport ke pelabuhan Tuk Bali dan sebahagiannya menggunakan lebuh raya ini, dan mungkin charge terhadap pengguna dedicated ataupun dedicated user dengan izin akan dikenakan supaya dapat menampung kos pembiayaan lebuh raya ini pada masa akan datang insya-Allah. Tetapi yang lebih penting adalah lebuh raya ini adalah satu simbol bagaimana kita memecahkan benteng dan kongkongan ataupun diskriminasi dan marginalization dengan izin yang dikenakan oleh pihak-pihak tertentu ke atas rakyat negeri Kelantan selama ini. Pada waktu ini kita berkata, walaupun kita lemah, kita mampu berdiri untuk mencabar kongkongan-kongkongan tersebut. Dan ini adalah pada pendapat saya yang paling penting daripada konsep pelaksanaan lebuh raya ini,
Kerajaan Negeri melalui inspirasi dan idea yang berhormat Datuk Bentara Setia Tuan Guru Menteri Besar telah menggunakan konsep wakaf sebagai konsep tambahan, ya, untuk makluman aduan-aduan Barisan Nasional. Wakaf dan sedekah dan derma yang diterima oleh Kerajaan Negeri adalah konsep tambahan daripada pembiayaan yang diatur, sehingga pihak kontraktor sanggup menerima apa yang kita atur kerana kita ada pembiayaan tersebut. Dan wakaf ini adalah tambahan ataupun additional. Dan alhamdulillah, setakat pelancaran walaupun belum digembar-gemburkan sepenuhnya, setakat semalam sumbangan online yang telah diterima oleh Kerajaan Negeri adalah sebanyak RM430,000.